الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi ila Enggal. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang saleh fid darain amin Allahumma amin. Muka surat 133, balasan bagi orang yang ingkar kepada ulama dan orang saleh. Para ulama mengatakan bahawa sesungguhnya mencela para ahli ilmu, misalnya dengan melakukan ghibah, iaitu mengumpat, atau namimah, mengadu domba terhadap mereka, termasuk dosa besar. Pelakunya fasik dan tertolak kesaksiannya, iaitu syahadah. Para penguasa harus serius menegur agar hal itu tidak menjadi pintu masuk kepada penghinaan terhadap ulama. Yang demikian, jika dia tidak memandang halal sikap menyakiti atau menghina mereka padahal dia mengetahuinya. Jika tidak, yakni menganggap halal, maka dia adalah seorang yang murtad dan harus dibunuh kerana kemurtadannya apabila tidak bertaubat. Pernah terjadi seseorang mencela ulama lalu dia mendapat su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal demikian. Sayyidina Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, barang siapa merosak kehormatan seorang wali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bala kepadanya berupa matinya hati. Abul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kami telah menyelidik hal ihwal masyarakat. Kami tidak pernah melihat seseorang yang mencela mereka, yakni para wali kekasih Allah, lalu mati dalam kebaikan. Abu Abdullah Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa membuat marah seorang wali, dalam hatinya akan ditancapkan panah yang berbisa dan dia tidak akan mati sehingga atau sampai rosak akidahnya, sehingga dia mati dalam keadaan yang paling buruk. Di dalam perkataan Al-Arif Billah Al-Syekh Husain bin Abdullah Bafadal adalah seperti berikut: tidak akan mencela para wali kecuali orang yang mati hatinya, kurang akalnya, sombong, senang dengan kekurangan dirinya, dunggu, bodoh, tertipu, kaku, beku, suka melakukan bid'ah, buta mata hatinya, tersesat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia, tidak diterima dan tidak dipedulikan ucapannya, dan akan keluar dari dunia dalam keadaan tidak beragama Islam, serta diberikan harta yang sedikit dan kemiskinan di dunia. Padahal dan sungguh azab akhirat itu lebih pedih dan lebih abadi. Dia juga tidak memiliki sifat wara', tidak memiliki ketakwaan, bahkan tidak memiliki Islam dan iman, meskipun secara lahiriah dia mengenakan sedikit daripadanya. Sesungguhnya dia kosong dari semua itu kerana tidak ada bahagian lagi baginya. Demikian dikutip oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab Al-Qirtas. Diriwayatkan bahawa Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, Ibnu Saqqa dan seorang yang lain masuk ke tempat seorang wali yang disebut ataupun mempunyai gelaran Al-Ghaus, maqam, iaitu martabat Al-Ghaus, dengan niat mengunjunginya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meminta keberkahannya ataupun datang dengan niat untuk mengambil keberkahannya. Lalu Al-Ghaus berkata kepadanya, wahai Abdul Qadir, nampaknya di suatu hari aku pernah bersamamu dan engkau mengatakan di atas kursi, telapak kakiku ini berada di leher setiap wali Allah, maka semua wali menundukkan leher mereka untukmu di semua tempat. Adapun Ibnu Saqqa melakukan penentangan kepada wali tersebut, iaitu berburuk sangka dengan wali tersebut, dan dia termasuk ulama besar.
Lalu wali itu berkata kepadanya, diamlah engkau, sesungguhnya aku mendapati dalam ucapanmu terdapat bau kekufuran. Mungkin engkau akan mati dalam keadaan tidak menganut Islam. Ternyata khabar yang didengar kemudian adalah suatu ketika dia pergi sebagai utusan antara kaum muslimin dan kaum Nasrani. Dia tergoda dan masuk agama Nasrani. Yang ini tergoda dengan seorang wanita Nasrani, lalu masuk agama Nasrani. Waliyadzubillah. Setelah itu dia ditanya, apakah engkau masih ingat sesuatu dari Al-Quran? Dia menjawab, aku tidak ingat kecuali firman Allah, katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekufuranmu. Itu sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Itu ayat Al-Quran, qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Demikian disebut oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Al-Qirtas. Diriwayatkan dari Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala bahawa ia pernah berkata tentang salah seorang muridnya yang menentangnya, biarkanlah orang yang jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata setelah itu dia bermimpi mencuri lalu dipotong tangannya. Peringatan, Ibn Atta'illah As-Sakandari mengatakan bahawa seandainya ada yang mengatakan terkadang ada orang yang menyakiti seorang wali tetapi tidak ada tanda-tanda pembalasan terhadapnya, maka saya katakan dia diberi hukuman yang lebih berat yang tidak diperlihatkan kepadanya. Hukumannya berupa kekerasan hati, kebekuan pandangan, penyimpangan dari ketaatan, jatuh dalam maksiat, atau dicabut kelazatan berbakti kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mesti hukumannya disegerakan kerana dunia ini singkat sahaja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis masyhur dikatakan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengkehendaki keburukan pada seorang hamba, maka ditahan siksanya di dunia sehingga ia akan datang pada hari kiamat dengan dosa-dosanya. Sayyidina Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, barang siapa menentang seseorang yang memiliki kebaikan dan penentangannya itu kerana alasan syariat yang bercampur dengan kepentingan dirinya, seperti mengkehendaki orang itu mengalami kekurangan atau ingin menghapuskan martabatnya di antara manusia, maka dia akan binasa. Kecuali bila penentangannya benar-benar kerana syariat yang lahir dan batinnya sama, maka akan selamat dari orang yang ditentanginya. Jika tidak, dia pasti binasa. Disebutkan bahawa Ibnul Muqri bukanlah selamat dari Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, melainkan kerana dia tidak memiliki kepentingan lain dalam menentangnya, melainkan semata-mata kerana syariat. Demikian keterangan dalam kitab Tasbitul Fuad. Peringatan, Syekh Abdul Hasan Asyadzali rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa mengaku aku memiliki kedudukan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tampak dirinya salah satu dari 5 hal, maka dia adalah pendusta dan dicabut kedudukannya, iaitu menjulurkan anggota badan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpura-pura dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tamak terhadap makhluk Allah, memusuhi orang-orang yang dekat kepada Allah, dan tidak menghormati orang Islam sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemungkinan kecil dia akan wafat dalam keadaan Islam. Maksudnya kemungkinan besar dia akan wafat bukan dalam Islam. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam perenggan-perenggan yang kita baca, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengingatkan kita ataupun menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada para ulama yang hak ataupun para ulama akhirat ataupun orang-orang salih yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengumpat secara umum kepada mana-mana orang Islam adalah dosa yang besar, apatah lagi dosa-dosa yang dilakukan kepada orang-orang alim, dosa mengumpat orang alim ataupun dosa mengumpat orang-orang yang mempunyai hak ataupun kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
ataupun mengumpat kepada orang-orang saleh, ataupun mengumpat kepada ibu dan ayah, maka itu merupakan perkara-perkara yang dosanya lebih berbanding dosa mengumpat orang Islam yang umum ataupun yang tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, jadi pelakunya fasik, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Disebutkan dalam riwayat bahawa yakni mencaci maki ataupun menyebutkan keburukan orang-orang Islam itu adalah fasik, iaitu dosa besar, dan membunuh mereka adalah kekufuran. Membunuh mereka tanpa hak adalah kufur, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi apatah lagi bila kita menyebutkan keburukan orang-orang alim ataupun orang-orang salih. Nah, para penguasa harus serius menegurnya agar hal itu tidak menjadi pintu masuk pada penghinaan terhadap ulama. Yang ini bila satu orang suka-suka hati memandang rendah kepada orang ulama, seorang ulama ataupun seorang salih, maka orang yang mempunyai kuasa harus menegur, menghalang agar supaya ianya tidak menjadi satu kebiasaan seperti mana yang kita lihat hari ini. Sekarang ni dekat Facebook, dekat internet, media sosial, dekat Twitter dan sebagainya, terkadang orang suka-suka hati nak condemn ataupun nak komen perkara-perkara yang buruk terhadap sebahagian ulama dan sebagainya. Dan seperti yang kita katakan, kadang-kadang kita pun tak tahu sama ada perkara itu benar ataupun tidak. Kadang kita dengar half story, kita tak dengar full. Nak-nak sekarang ni orang suka edit video, dia hanya post separuh ataupun sebahagian, ataupun short reel, apa-apa yang diorang sebutkan tu, yang dia hanya post apa yang diorang ingin komen terhadap perkataan para ulama ataupun orang salih. Yang ini diorang nak tentang that point je, tapi diorang tak cuba memahami the whole context ataupun gambaran yang menyeluruh terhadap apa yang sedang dikatakan. La ilaha illallah. Naam. Kadang-kadang kalau satu video penuh 1 jam pun, kadang-kadang mungkin kita belum boleh dapat faham apa yang ingin disampaikan, apatah lagi kalau dipotong pendek-pendek. Kadang-kadang baca satu buku pun, kadang-kadang kita mungkin belum faham, perlu baca buku yang seterusnya dan seterusnya, ataupun yang level lebih tinggi, apatah lagi kalau hanya potongan video yang pendek dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak segera menghukum. Itu kalau video yang dipotong tu betul. Kadang-kadang potong video wabadin suara pula diubah, yakni sebagai satu pengkhianatan dan sebagainya, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, al-muhim kita jangan senang-senang nak mengingkari ataupun nak membantah perkataan-perkataan para ulama ataupun perkataan-perkataan orang salih kalau kita belum faham. Hatta kalau kita belum faham atas sebab kekurangan kita, agar atas sebab ceteknya ilmu kita, sebab tu kita tak faham. Jadi yang salahnya kita, bukan salahnya diorang. Wahakala, seperti mana yang kita dah bahaskan ataupun kita pernah sebutkan sebelum ni, kadang-kadang ada kitab-kitab para ulama yang dilarang untuk kita baca. Sebab apa? Sebab takut salah faham. Sebab terutamanya bila tidak berguru. Tak berguru, baca sendiri, nanti kita yang salah faham, lepas tu kita salahkan penulisnya, padahal yang salahnya kita. Salahnya kita. Wahakala, begitu juga dengan kalam orang salih dan kalam para ulama. Jangan senang-senang kita membantahi mereka. Imam Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mengatakan, barang siapa yang merosakkan kehormatan seorang wali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepadanya ataupun balak, ujian kepadanya berupa matinya hati. Mati hati, nak hidupkan susah. La ilaha illallah. Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, kami telah menyelidiki hal ihwal masyarakat, kami tidak pernah melihat seseorang yang mencela mereka, yakni para wali, lalu mati dalam kebaikan. Maksudnya tidak ada kebaikan dalam merosakkan kehormatan seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Lepas tu disebutkan tentang kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini dalam riwayat lain menyebutkan bahawa ada satu kali sewaktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih muda. Dia masih muda, jadi mereka bertiga, kononnya
lebih kurang kawan lah, 3 kawan nak ziarah seorang alim, seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 ni pergi berziarah kepada orang alim ataupun orang salih ni, tapi 3 mempunyai niat yang berbeza. Satu, niatnya adalah untuk mendapat keberkatan, iaitu Syekh Abdul Qadir Jailani pergi dengan tangan kosong ataupun hati yang kosong, yakni tak merasakan dia mempunyai apa-apa, agar supaya mendapat segala keberkatan daripada orang salih tersebut. Yang kedua, niat dia untuk berziarah untuk nak uji sama ada betul ke orang ni salih, betul ke orang ni alim, seakan-akan tak percaya akan kealimannya dan sebagainya, ataupun merasakan diri dia tu lebih alim daripada orang ni. Jadi nak uji, nak tanya ataupun nak lihat sama ada betul ke orang ni alim ataupun tidak. Dan yang ketiga, tak disebutkan di sini tentang orang yang ketiga. Walhasil, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bila berjumpa dengan orang alim, orang salih ini, maka orang salih ni mukasyif, iaitu menceritakan apa yang akan berlaku terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kamu akan menjadi satu orang wali yang hebat, di mana tidak ada seorang wali kecuali berada di bawah kamu. Sebab itu disebutkan di sini bahawa telapak kakimu ini berada di leher setiap wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani akan diberikan kewalian yang besar, sehingga tidak ada satu wali kecuali berada di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan disebutkan tentang Ibn Saqa ni bahawa dia datang dengan niat yang tak baik, nak menguji ilmu orang tersebut. Maka disebabkan itu, disebabkan sangkaan buruknya ataupun dengan niatnya yang buruk mendatangi seorang salih kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diberikan waliyadzubillah su'ul khatimah indal maut, sehingga dia terkeluar daripada agama Islam. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi berhati-hati bila kita berada bersama orang-orang alim, bersama orang-orang salih. Make sure kita kawal kita punya lintasan fikiran, make sure kita kawal adab kita, jaga adab, terutamanya adab hati kita. Adab zahir ni mungkin kadang-kadang boleh berlakon, tapi adab hati ni kadang-kadang kita biar. Dia nak buat apa sebab orang tak nampak, jadi kita biar hati tu nak berbicara apa-apa, kita duduk nampak macam kita hormat orang tu, tapi dalam hati Allah SWT yang tahu. Wahakadha. Jadi berhati-hati. Disebutkan di sini bahawa apabila Allah mengkehendaki keburukan pada seorang hamba, maka ditahan siksanya di dunia sehingga ia akan datang pada hari kiamat dengan dosa-dosanya. Maksudnya apa? Terkadang satu orang tu banyak diuji di dunia. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meringankan azabnya di akhirat. Semakin banyak dia diuji di dunia, bahkan orang-orang Islam diuji di dunia, kadang-kadang diuji sewaktu nak meninggal dunia, kadang-kadang diseksa di azab kubur, agar supaya semua tu menjadi kafarah kepada dosa-dosanya, sehingga bila tiba hari pembalasan, hari penghisapan, hari perhitungan di padang mahsyar, dosanya dah jadi kurang banyak disebabkan ujian yang dilalui daripada di alam dunia dan sewaktu dia nak meninggal dunia dan sewaktu dia di alam barzakh. Adapun orang-orang yang mungkin nak diberatkan siksanya di akhirat kelak, maka dibiarkan dia tidak diuji di dunia, hatta sewaktu nak meninggal dunia pun nampak macam mudah, sewaktu diazab di alam kubur pun tidak diazab lagi, sehingga bila dia di padang mahsyar nanti dosanya banyak waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan tentang satu perkara yang penting, iaitu jangan sampai kita menentang seorang alim ataupun seorang saleh dengan niat ada kepentingan, walaupun sebahagian daripada niat itu adalah kerana syariah dan sebahagian lagi itu kerana hawa nafsu. Jangan. Kalaupun mungkin ada kebenaran dalam penentangan kita itu, tapi biar penentangan itu kerana syariat semata-mata. Sebab kalau bercampur dengan niat yang buruk, contohnya kita nak tentang dia, sebahagian tu memang betul kerana syariat, tapi sebahagian lagi kerana kita hasad dengan dia, tak puas hati kenapa orang alim atau orang salih ni lebih famous ataupun lebih disanjungi dan sebagainya. Jadi
penentangan tu sebahagian tu syariat, tapi sebahagian lagi tu kerana hawa nafsu ataupun kerana keinginan hawa nafsu yang buruk. Maka bila ada bercampur dengan keinginan hawa nafsu, maka ianya akan merosakkan orang itu, dan bukan merosakkan orang salih ataupun orang alim yang ditentang tersebut. Seperti mana yang disebutkan di sini, Ibnu Muqri. Ibnu Muqri ini satu orang alim, yang mana kejap lagi kita akan baca tentang dia punya biografi dekat catatan akhir. Ibnu Muqri ini satu orang alim, satu orang yang hebat di dalam syariah, seorang faqih, seorang allamah, orang yang hebat dalam banyak ilmu-ilmu zahir. Maka nama dia pun Ismail, Syekh Ismail Ibnu Muqri, dan dia menentang, dia ni alim ilmu zahir, dan ada satu kali dia menentang kepada Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti ni seorang salih lah, seorang ahli sufi senang kata, yang mengikut aliran Ibn al-Arabi. Ala kulli hal, jadi Ibn al-Muqri menentang kepada Syekh Ismail Al-Jabarti atas dasar syariat semata-mata, dan bukan kerana hasad ke, bukan kerana kepentingan diri, tak ada. Dia menentang ataupun mungkin berhujah ataupun menegur kepada Syekh Ismail Al-Jabarti ni kerana syariah semata-mata, tidak ada niat lain, hasad dan sebagainya. Tapi disebabkan Syekh Ismail Al-Jabarti ni satu orang saleh, mempunyai karamah, jadi bila dia ditentang, seakan-akan tanah itu menelan kepada Ibnul Muqri. Tanah tu telan. Sebab apa? Yang ni orang alim ni menentang kepada orang saleh ni, dan orang saleh ni mempunyai karamah, mempunyai pemberian lah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebabkan orang alim ni menentang kepada orang saleh ni, maka orang alim ni ditelan dalam tanah. Bila dia tengah cakap, kaki dia masuk sampai ke lutut ke dalam tanah. Tapi dia tak takut untuk mengucapkan kebenaran, sebab dia berada dalam kebenaran, dan dia tegur tu atas sebab syariah. Masih lagi dia ditelan sampai ke pinggang. Masih tak takut, masih berada dalam keberanian, dalam kebenaran. Masa dia ditelan lagi sampai ke leher. Wa ba'din Syekh Ismail Ibnul Muqri ni mengatakan, ya Allah, kalaulah pengingkaran aku ini kerana syariat semata-mata, maka selamatkanlah aku. Dan disebabkan itu, bumi keluarkan balik dia, muntahkan balik dia daripada ditelan daripada bumi. Maksudnya dua-dua dalam kebenaran, satu dalam ilmu haqiqah, ilmu tasawuf, satu lagi dalam kebenaran ilmu syariah. Wah, kata la ilaha illallah. Dua-duanya berada dalam, macam kita baca dalam kisah Nabi Musa dengan Sayyidina Khidir. Ya, ini ilmu yang diberikan Allah kepada Sayyidina Khidir merupakan ilmu yang laduni, ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa AS, dan dua-dua ilmu yang benar. Cuma satu ilmu tidak difahami oleh yang lain, dan ilmu yang lagi satu ni tidak difahami oleh yang lain, tapi dua-duanya merupakan ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kita ni yang tak ada ilmu langsung. Mereka tu at least ada ilmu kan. Kita ni yang tak ada ilmu langsung, jadi jangan pula kita nak menentang kepada para ulama, nak menentang kepada orang-orang saleh apabila kita tak faham apa yang mereka lakukan. Jangan sampai kerana ketidakfahaman kita terhadap ilmu mereka menyebabkan kita ni nak menentang mereka. La ilaha illallah. Naam. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali berkata, barang siapa mengaku-mengaku memiliki kedudukan bersama Allah ataupun di sisi Allah, padahal tampak dirinya salah satu dari 5 hal, maka dia adalah pendusta dan dicabut kedudukannya. 1, anggota tubuh badannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berusaha untuk mengelakkan dirinya daripada bermaksiat. Lepas tu bila dia melakukan ketaatan, berpura-pura, yakni menunjuk-nunjuk, mungkin kerana riak, mungkin kerana nak diperlihatkan pada orang lain, mungkin kerana motif lain dan sebagainya, bukan kerana Allah semata-mata. Tamak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan sesuatu daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, memusuhi orang-orang yang dekat kepada Allah, waliyadzubillah, tidak menghormati orang Islam sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Jadi kalau ada orang yang mempunyai sifat-sifat ini, waliyadzubillah, kemudian dia mendakwa bahawa dia ni mempunyai kedudukan di sisi Allah, maka dia pendusta. Kerana orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, dia tak akan berani nak mengaku dia mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
yakni pelantikan ini daripada Allah, yakni Allah yang memilih orang-orang yang dekat dengan dia, dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala takkan menganggap bahawa dia mempunyai kedudukan di sisi Allah, bahkan dia merasakan dirinya tak mempunyai apa-apa. Naam, kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith meneruskan dengan mengatakan tentang ucapan pasrah pada wali Allah. Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, tersembunyinya seorang wali dan tidak diketahuinya oleh manusia merupakan rahmat bagi mereka ataupun terhadap mereka. Kerana apabila mereka mengenal, yakni apabila orang-orang luar mengenal dan beradab buruk terhadapnya serta menyakitinya, padahal mereka tahu bahawa dia seorang wali, maka mereka akan binasa dan hancur. Apabila hal itu terjadi kerana ketidaktahuannya, maka perkaranya lebih ringan dibanding jika mengetahuinya. Nah, jadi dekat sini, kita baca sikit-sikit je. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan tabir di antara kita dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kehormatan kekasih-kekasih Allah tu terjaga. Dia lebih baik, lebih ringan balasan orang yang berburuk sangka kepada orang yang dia tak tahu dia ni wali, berbanding balasan orang yang berburuk sangka kepada seorang yang dia tahu dia ni kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita rasa macam orang tu orang biasa, jadi sebab tu kita tak treat dia well. At least tak teruk sangat lah, sebab kita tak tahu yang dia tu somebody. Tapi kalau kita tahu dia ni VIP, Obadin kita tak berikan kehormatan yang sepatutnya kepada VIP ni, maksudnya memang kena azab lah. Wahakadha. Naam. Al-Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i mengatakan, banyak di antara kelompok ini yang seolah menggabungkan antara kerinduan dan pelanggaran terhadap syariat secara lahiriah. Kelompok ini maksudnya apa? Orang-orang salih. Banyak di antara orang-orang salih yang seolah menggabungkan antara kerinduan kepada Allah dan pelanggaran terhadap syariah secara lahiriah dengan pelanggaran yang jelas yang menjatuhkan mereka dari pandangan manusia. Mereka melakukan itu untuk bersembunyi dari popularitas kebaikannya. Mereka ini orang-orang yang mengikut sebuah aliran yang terkenal, di mana mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan menunjukkan keburukan-keburukan. Di antara mereka ada yang membuka aibnya di antara manusia, ada pula yang terlihat tidak melakukan salat, padahal mereka melakukan salat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka serius dalam menghilangkan pandangan makhluk dan menjatuhkan mereka dari hatinya. Mereka tidak peduli dengan pujian dan celaan, kerana ingin mendapatkan kesempurnaan keikhlasan dan ingin menghilangkan dari jiwa mereka perbuatan syirik yang tersembunyi, di mana hanya orang yang sangat khusus yang diselamatkan darinya. Mereka tidak peduli disebut sebagai seorang zindiq, asalkan di sisi Allah mereka seorang siddiq. Mereka telah menyapu sampah di jiwa mereka agar hidup bersama Tuhannya dengan hidup yang baik sebelum datangnya hari pembalasan. Hingga beliau mengatakan, kami mendapati riwayat bahawa sebahagian dari mereka tidak pernah terlihat melakukan salat. Pada suatu hari ketika salat akan didirikan, dia masih duduk. Lalu seorang faqih memperingatkan, bangun, salatlah berjemaah. Maka orang itu pun bangun dan melakukan takbiratul ihram bersama mereka. Dia mengerjakan rakaat pertama dan faqih yang menyalahkannya melihatnya. Orang faqih ni salat pun jadi tak khusyuk tengok kepada orang salih ni. Ketika dia bangkit mengerjakan rakaat yang kedua, faqih itu memandang ke tempat kaki tersebut. Ternyata dia melihat orang lain salat di tempatnya. Maka dia pun menjadi hairan. Pada rakaat yang ketiga, dia melihat orang lain lagi, sehingga bertambah kehairanannya. Demikian pula yang dia lihat pada rakaat yang keempat. Maka semakin bertambah keheranannya. Setelah mengucapkan salam dan berpaling, si faqih melihat orang yang pertama tadi ternyata duduk di tempatnya semula dan tidak melihat salah satu dari ketiga orang yang dilihat sebelumnya. Dia pun menjadi bingung dengan apa yang dilihatnya. Kemudian orang itu berkata sambil tertawa, "Wahai faqih, yang mana di antara keempat orang itu yang salat bersamamu?" Maka si faqih pun mengakui karamahnya dan tidak lagi menentangnya.
Nah, dekat sini disebutkan tentang satu golongan orang-orang salih, ataupun disebutkan tentang satu kelompok ataupun satu nak sebutkan satu golongan lah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka menzahirkan kekurangan mereka kerana tak mahu dikenali oleh orang ramai. Bahkan mereka kalau boleh nak menunjukkan keburukan mereka agar mereka tidak diikuti ataupun tidak didekati. Diorang memang saja, tapi orang-orang macam ni dia bukan untuk ikutan lah. Maksudnya kita ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun ada wali-wali yang mana mereka beramal 100% dengan syariah dan mereka dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang macam ni dijadi ikutan. Tapi ada juga golongan-golongan yang kadang-kadang amalannya itu pada zahirnya nampak macam bertentangan dengan syariah, seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khidir. Tak pasal-pasal bunuh anak kecil, tak pasal-pasal melakukan kerosakan dan sebagainya. Nampaknya daripada segi zahir bertentangan dengan syariah, tapi itu merupakan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi kelompok ni pun lebih kurang macam tu. Zahirnya nampak macam bertentangan dengan syariah sebab mereka diberikan ilmu ataupun diberikan sesuatu karamah yang mana orang lain tak nampak. Jadi orang yang tak tahu tentang ilmu mereka dan tak tahu tentang kelebihan ataupun keistimewaan yang Allah rezekikan kepada mereka, maka nampak zahirnya macam diorang ni tak beramal dengan syariah. Seperti mana yang disebutkan tentang orang faqih, satu orang alim, lihat satu orang ni dia tak solat, nampak macam dia tak solat. Jadi bila disuruh untuk bangun solat, jadi dia pun pergi solat. Dan orang alim ni pun perhatikan orang ni dalam solat. Sekali tengok rakaat pertama orang lain, rakaat kedua orang lain pula, rakaat ketiga orang lain, rakaat keempat pun orang lain. Habis dia solat, tengok orang yang disuruh solat tadi, orang soleh tadi, berada dekat tempat duduk dia lagi, sebenarnya tak bergerak pun. Maksudnya nampak macam tak solat, nampak macam tak solat. Akan tetapi nampak macam tak solat. Pasti kita boleh habiskan kita punya conclusion sendiri. Dan cerita-cerita yang seterusnya pun akan menjelaskan lagi. La ilaha illallah. Dalam kitab Tathbitul Fuad disebutkan bahawa Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, suatu ketika di dekat Syekh Abdullah Al-Idrus duduk seorang laki-laki yang menggosok-gosok kakinya sampai masuk waktu solat, iaitu sedang urut. Satu Syekh Abdullah Al-Idrus ni, ada orang duduk urut dia sampai masuk waktu salat. Kemudian orang itu berkata kepada Syekh, salatlah. Beliau menjawab, aku sudah salat. Syekh tu menjawab, dia dah salat, padahal baru masuk azan, baru masuk waktu. Ba'din orang tu masih urut lagi. Lepas tu bila dah nak iqamah, patutnya nak salat lah. Tapi Syekh tu kata, aku dah salat. Beliau menjawab, aku sudah salat. Kemudian orang itu keluar lalu melihat jemaah yang keluar dari masjid Syekh Abu Bakar setelah menunaikan salat. Dia bertanya kepada mereka, siapakah yang salat bersama kalian? Ya, ini yang mengimami kalian. Mereka menjawab, yang salat bersama kami adalah Syekh Abdullah Al-Idrus, orang yang dia sedang picit tu. Padahal orang yang sedang picit tu tak gerak mana-mana. All the while dia berada bersama orang tu, tapi orang yang salat dekat masjid tu kata yang imam adalah orang ni. Maksudnya apa? Ada sebahagian orang-orang saleh yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh berada beberapa tempat dalam satu waktu. Diberikan kelebihan untuk berada beberapa tempat dalam satu waktu. Dan kita pun mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, kejadian ini dan yang semacamnya harus diterima dalam kaitan dengan para wali Allah, dan mereka tidak boleh ditentang dalam hal itu kerana akal orang yang menentang tidak dapat memahami keadaan mereka. Sebab ni anugerah daripada Allah. Allah boleh berikan apa-apa yang dikehendaki. Kalau kita boleh faham cerita tentang orang yang diberikan ilmu
di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, dia boleh bawa istana Balqis dalam sekelip mata. 1 minit bukan 1 minit, 1 saat berada dekat Yaman, 1 minit lagi berada di Palestin. Itu kepada ahli ilmu di zamannya Nabi Sulaiman. Bagaimana pula ahli ilmu dan orang-orang saleh daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedudukan Nabi Muhammad jauh lebih hebat daripada kedudukan Nabi Sulaiman. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad jauh lebih hebat daripada mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Bukan untuk merendahkan nabi-nabi yang lain, tapi ini nak menceritakan tentang kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul. Wah, kata. Jadi umat Nabi Muhammad jauh lebih hebat daripada segi anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan bahawa seorang wali Allah dituduh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Lalu ada orang yang ingin mengetahuinya. Dia pun mendatanginya ketika telah muncul hilal, iaitu hilal bulan Ramadan, dan memintanya agar diizinkan berada di tempatnya sampai selesai bulan Ramadan. Wali itu pun memenuhi permintaannya dan memberikan syarat agar mahu ikut dalam khalwatnya berdua sahaja. Iaitu bersamanya sepanjang bulan, berdua je, tak ada orang lain. Maka keduanya pun berpuasa pada awal bulan Ramadan. Ketika ditembakkan senjata tanda berbuka, keduanya pun berpuasa. Kemudian pada hari kedua mereka kembali berpuasa, dan ketika ditembakkan senjata tanda berbuka, keduanya pun berbuka. Demikianlah hingga 30 hari. Mereka berdua berpuasa setiap hari hingga masuk bulan Syawal, dan ditembakkan senjata tanda hari raya telah tiba. Maka berkatalah orang itu kepada Syekh, sekarang Ramadan telah selesai, aku ingin pergi. Syekh itu pun mengizinkannya. Lalu pergilah laki-laki tersebut dari tempat Syekh. Dalam perjalanan, setiap bertemu dengan seseorang, dia mendahului mengucapkan selamat hari raya. Maka orang-orang berkata kepadanya, apakah engkau mengejek kami, ataukah engkau sudah gila? Bagaimana engkau mengucapkan selamat hari raya sedangkan kita baru berada di malam pertama bulan Ramadan? Dia menjawab, bagaimana mungkin demikian sedangkan aku telah berpuasa Ramadan sebulan penuh. Lalu pulanglah dia dengan mencela dirinya sendiri dan membenarkan kewalian syekh itu. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala boleh memendekkan masa yang panjang dan Allah boleh memanjangkan masa yang pendek, maka terkadang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala boleh masuk dalam satu alam yang mana alam itu dipanjangkan, sedangkan ianya baru berada dalam waktu yang pendek. Sebagai contoh apa? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW dah pusing, dah masuk berapa alam, langit, dah masuk ke dalam syurga, dah masuk ke dalam neraka, dah berada di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kalau pada hakikatnya ianya merupakan ikut waktu dunia, patutnya mengambil masa yang panjang, tapi ianya berlaku dalam waktu dunia, dalam suai'at Lailah, iaitu beberapa ketika sahaja. Maka ni perkara-perkara yang kadang-kadang perkara-perkara yang berada dalam kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang mungkin orang tu dah, maksudnya macam ni lah, dia dah berada dalam satu alam yang mana dia dah berpuasa penuh sebulan, tapi bila dia keluar, khalas, iaitu orang masih lagi baru hari yang pertama. Jadi mungkin kita tak boleh nak faham, tapi kita jangan mengingkari perkara-perkara tersebut kerana ini terkait dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah boleh lakukan apa yang dikehendaki. Seperti mana bila kedatangan Dajjal, Dajjal akan turun selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun. Bayangkan satu hari panjangnya macam setahun. Hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu, dan hari yang seterusnya seperti hari-hari biasa. Jadi Allah boleh panjangkan waktu yang pendek, dan Allah boleh pendekkan waktu yang panjang, hatta diberikan kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi asbab kekufuran jutaan manusia, apatah lagi kepada orang-orang yang salih. Lebih mudah untuk Allah berikan. Yang ini tak ada mafi iskal, yang ini tak ada apa-apa masalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan power yang luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada iblis dan syaitan, yakni umur yang subhanallah panjang daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat untuk menyesatkan manusia. Apatah lagi Allah nak berikan
supernatural power kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Iblis minta kepada Allah agar dipanjangkan umur sampai hari kiamat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan bahawa Syekh Ahmad bin Hajar Al-Makki pernah hadir di tempat Sayyid Abdullah bin Muhammad, tokoh Syubaikah. Lalu beliau memerintahkan agar dihadirkan seseorang untuk melantunkan lagu-lagu di hadapan Syekh Ibn Hajar. Mereka pun mendatangkannya. Kemudian Syekh Ibn Hajar pun bertepuk tangan. Demikian pula semua yang hadir. Ketika Syekh keluar, dia ditanya, "Mengapa engkau melakukannya padahal engkau menentang nyanyian?" Beliau menjawab, "Aku melihat barang-barang yang ada bertepuk, maka aku pun bertepuk tangan bersamanya. Pada orang seperti ini, nyanyian itu halal." Demikian keterangan dalam kitab An-Nahril Mawrud. Dan lebih-lebih ketika Syekh Ibn Hajar menulis kitab ni yang berjudul Kafa' Ar-Ra'a An Muharramat Al-Lahwi Was-Sama'. Sebahagian ulama' mengambil kesimpulan dari kata Ar-Ra'a, iaitu orang awam, bahawa bagi orang-orang arif mencapai hakikat ma'rifat, tidak boleh kita menghukumnya walaupun mereka mendengarkan. Maka Syekh Ibn Hajar menjawabnya melalui tulisan, itu adalah kesimpulan yang baik dan diterima. Kerana barang siapa berhias dengan hakikat ma'rifat, maka dia telah mencapai kedudukan mujtahid dan tidak boleh diingkari. Semua itu kerana mereka sama sekali tidak mendengar dengan syahwat dan yang mengajak kepada hal yang tercela, namun beza dengan sekalian selain mereka. Imam Ahmad bin Al-Habsyi juga mengatakan demikian dalam Maslak As-Sawi. Maka saya, iaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, penulis, mengatakan bahawa tidak ada jalan lain bagi seseorang kecuali menerima para wali Allah dan tidak menentang mereka, mentakwilkan hal-hal pelik yang sulit diterima akal yang muncul dari mereka dan mengembalikannya kepada ahli dan orang yang mengetahuinya, kerana akal kita tidak dapat memahami keadaan mereka. Wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Dan terimalah pada para ahli Allah dalam segala hal yang pelik bagimu, yang bagi mereka telah jelas dengan dalil yang ada. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, barang siapa yang ragu kerana peliknya perkataan para muhakkik, iaitu para ulama, tidak sepatutnya terburu-buru mengingkari, melainkan biarkan sahaja mereka. Anggaplah semua itu seperti hal-hal yang mutasyabihat yang tersirat dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih, yang mempunyai makna-makna, beberapa makna yang mungkin kita tak faham. Dan biarkan sahaja seperti itu hingga orang yang memerlukannya, baik dengan menerima atau mentakwilkannya. Begitu juga mengatakan bahawa setiap perkataan para ulama besar yang lahiriahnya seperti membual, ini seperti tak betul. Misalnya ucapan Syekh Abdul Hasan Asyadzali, "Sejak 40 tahun aku tidak pernah terhijab dari Allah Subhanahu wa taala." Ataupun ucapan Abul Abbas Al-Mursi rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, "Seandainya aku terhijab dari syurga, ada sesaat sahaja aku tidak menghitung diriku termasuk orang-orang mukmin." Semuanya harus ditakwil dan tidak boleh difahami begitu sahaja menurut lahiriahnya. Demikian keterangan dari kitab Tathbitul Fuad. Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan dari gurunya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mengatakan sesungguhnya seorang wali jika berbicara sedangkan dia dalam keadaan tidak hadir dalam segala sesuatu kecuali Tuhannya, atau dalam keadaan fana dengan pembicaraannya yang tidak dapat diterima akal, hendaklah kita jangan terburu-buru menentang dan mencelanya, melainkan melihat terlebih dahulu orang yang mengucapkannya, apakah kewalian dan kesalihannya dapat dipastikan atau tidak. Apabila kewaliannya telah pasti, dilihat apakah ucapan itu dapat dipastikan berasal dari dia. Jika benar ucapan itu berasal dari dia, maka jika sesuai dengan syariah, ambillah. Jika tidak, hendaklah orang-orang yang memiliki ilmu zahir dan batin diminta untuk mentakwilkannya dengan pengertian yang dapat diterima oleh akal dan syarak. Al-Imam Sya'rani mengatakan mungkin seorang arif billah, orang yang kenal Allah, berbicara dengan lisan Allah, mungkin berbicara dengan lisan Rasulullah, mungkin pula berbicara dengan lisan pemimpin para wali, iaitu kutub. Lalu sebahagian orang menyangka bahawa dia berbicara dengan lisannya sehingga segera menentangnya.
Walhasil, yakni bila orang-orang salih berbicara, kadang-kadang mungkin seperti mana yang kita pernah baca sebelum ni, kadang-kadang dia berbicara dalam keadaan hal, yakni dia berada dalam keadaan iaitu menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hatinya hadir bersama Allah dan dia tak rasa keberadaan dia bersama orang-orang biasa. Jadi kadang-kadang bila dia cakap terlampau tinggi, yakni kita kalaupun kita perlu untuk memahami, maka kita perlu tanya kepada orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut dan bukan mentakwilkan ataupun cuba nak faham sendiri seperti mana yang disebutkan di sini. Sejak 40 tahun aku tidak pernah terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak tahu apa maksud tak pernah terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu untuk disyarahkan oleh orang-orang yang tahu, ahli. Dan orang-orang yang ahlinya pun takkan syarah tak pasal-pasal. Dia tak akan syarah tak pasal-pasal, kerana banyak lagi perkara-perkara yang lebih penting untuk kita tahu daripada makam-makam kewalian ni. Yang ni selagi mana kita tak cover basic syariah, yang mana itu yang lebih penting. Yang ni kadang-kadang orang terburu-buru nak cerita tentang makam, darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ilmu yang basic, rukun-rukun wuduk, rukun-rukun salat, benda-benda fiqah yang basic, itu yang perlu di cover. Itu perkara yang dituntut. Adapun setelah kita mengamalkan syariah yang dituntut kepada kita, barulah kalau Allah nak berikan ilmu yang selanjutnya, maka kita akan dapat. Tapi nak terus sibuk tentang ilmu kewalian ataupun nak tahu tentang ilmu-ilmu yang lebih tinggi tanpa kita cover yang basic, itu tidak digalakkan. La ilaha illallah. Naam. Adapun kalau kita terlintas, terdengar ataupun terbaca tentang mereka, yakni kita membenarkan ilmu mereka, kita tidak menentangi ilmu mereka. Dalam catatan akhir ni disebutkan 170 tentang Ibnu Athaillah As-Sakandari yang famous, mengarang kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, namanya Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzili, wafat tahun 709 Hijrah. Imam Az-Zahabi mengatakan dia memiliki kebesaran yang mengagumkan, berpengaruh dalam jiwa dan berpartisipasi dalam berbagai keutamaan, yakni mempunyai keutamaan dalam berbagai bidang. Dia berbicara dengan perkataan yang menyenangkan hati dan menggabungkan ucapan masyarakat dengan asar para pendahulu dan berbagai disiplin ilmu. Yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari, famous lah kitab hikamnya. Dia merupakan anak murid kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi yang kita sebutkan, dan Syekh Abu Abbas Al-Mursi merupakan anak murid kepada Abu Hasan Asy-Syadzili. Yakni Imam Abu Hasan Asy-Syadzili guru, anak murid Abu Hasan Asy-Syadzili merupakan Abu Abbas Al-Mursi, dan anak murid kepada Abu Abbas Al-Mursi adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semuanya orang hebat-hebat, maksudnya orang nama-nama besar. 172 Imam panutan, iaitu ikutan dan wali Syekh Abu Turab Askar bin Al-Husain An-Nakhshabi. Beliau menulis ilmu dan mendalaminya, tetapi kemudian lebih banyak beribadah. Gurunya adalah Hatim Al-Asam, satu orang hebat juga. Ibnu Al-Jalla mengatakan, aku bersahabat dengan 2000 orang syekh, tidak pernah aku bertemu dengan orang seperti Abu Turab. Subhanallah, guru dia je 2000 orang, berdamping dengan 2000 orang alim atau 2000 orang salih. Di antara ucapannya ketika ditanya tentang seorang arif adalah, apa sifat orang arif billah? Orang yang tidak dikotori oleh sesuatu, bahkan segala sesuatu menjadi jernih dengannya. Orang yang kenal Allah, sifat dia macam mutlak, air yang bersih dan membersihkan. Dia tahur, dia bersih dan dia dapat membersihkan. Itu sifat orang arif billah. La ilaha illallah. 174 Al-Imam Al-Qutb Al-Ghawth Abul Abbas Ahmad bin Idris Al-Sharif Al-Idrisi Al-Hasani. Beliau lahir di Araish, dekat Fez, dekat Morocco.
Beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu hingga menjadi imam dalam ilmu-ilmu zahir. Kemudian mengikuti tariqah Syadzaliyah dan dibuka pintu-pintu anugerah. Beliau pernah melakukan perjalanan ke Mesir, Hijaz dan Yaman. Di negeri Yaman pula beliau wafat, iaitu di Syabia. Kemudian tarikahnya tersebar. Beliau memiliki popularitas yang besar dalam ilmu dan kewalian. 178. Kutub yang paling terkenal, pemuka para wali, Syekh Muhammad Abdul Qadir bin Abu Salih Al-Jailani Al-Hambali Al-Baghdadi. Wali yang kemasyhurannya dikenal di mana-mana, Sultan Al-Ulama, pemimpin para ulama. Al-Izz bin Abdul Salam mengatakan tidak ada orang yang karamah-karamahnya dikutip dengan mutawatir selain Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya punya ramai orang dapat menyaksikan kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani ni, sehingga orang yang meriwayatkan karamah-karamah ni sangat ramai. Setiap kurun tu yang meriwayatkan dia punya karamah tu ramai. Contohnya macam periwayat hadis kan, katalah sahabat yang meriwayatkan satu hadis Nabi, katalah 100 orang contoh. Kemudian kurun yang seterusnya yang meriwayatkan daripada sahabat pun 100 orang. Maksudnya setiap orang yang meriwayatkan tu ramai dengan jumlah yang besar, sehingga disebabkan ramainya orang yang meriwayatkan kisah tersebut, tak mungkin untuk kita mengingkari daripada riwayat tersebut, disebabkan ramainya orang yang menyaksikan ataupun yang meriwayatkan tentang karamah-karamahnya. 179. Wali besar Sayyidi Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Mursi, yang mewarisi ilmu-ilmu Abu Hasan Asy-Syadzali dan salah seorang wali terkemuka. Secara khusus riwayatnya disusun oleh muridnya Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Lataiful Minan yang telah disebutkan sebelumnya. Makamnya di Iskandariyah terkenal dan menjadi tujuan para penziarah dekat Mesir. Mungkin ada yang pernah pergi Mesir, boleh ziarah. Kalau kita ada rezeki, sebenarnya kalau kita belum pergi Mesir, ahsan dapat ziarah ke kota Mesir, sebab dekat kota Mesir banyak makam-makam para ulama, banyak makam-makam para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. 182. Seorang ikutan zuhud pemimpin para arif billah. Ini bukan arif saja, bukan orang yang kenal Allah, tapi pemimpin para arif billah. Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami. Hidup dilahirkan 188, iaitu selepas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan 150. Wafat 261. Beliau seorang yang memiliki kedudukan tinggi dan keadaan yang agung. Asalnya dari Bistam, sebuah negeri yang terletak di antara Khurasan dan Iraq, dan wafat di sana pula. Di antara ucapannya adalah, selama seorang hamba menyangka bahawa di antara manusia ada yang lebih buruk dibanding dirinya, maka dia seorang yang takabur. La ilaha illallah. Maksudnya apa? Selagi mana dia tidak meyakini bahawa dia orang yang paling teruk di kalangan manusia, selagi itu dia ada takabur. Tak boleh nak rasakan, aku rasa aku ni orang yang paling buruk. Tak boleh. Dia kena confirm, aku ni orang yang paling teruk. Itu baru dia tak ada takabur. Selagi mana dia rasa mungkin aku ni orang yang buruk, tapi lepas tu dia tengok orang ni, tengok keadaan dia, oh mungkin dia ni lagi teruk daripada aku kot. Maksudnya sebab ada lagi sangkaan. Tak boleh sangka, kena yakin bahawa dia orang yang paling, akulah orang yang paling teruk yang ada di atas muka bumi ni. Baru dia tak ada takabur. Maksudnya dia tak ada rasa dirinya melebihi sesiapa pun, tak merasa langsung dirinya melebihi daripada sesiapa pun. Itu baru orang yang tawadhu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan mereka tidak mencapai darjat yang tinggi kerana kejernihan hati mereka. Dan ini antara salah satu tanda kejernihan hati mereka, iaitu mereka yakin bahawa tak ada orang yang lebih teruk daripada mereka. Dan semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawaduk tu di dalam hati, bukan dalam perkataan. Kita tak perlu nak katakan, oh aku ni tak ada apa-apa, ataupun aku ni teruk, aku ini tak ada. Tak perlu nak sebutkan. Tawaduk tu dalam hati. Kita komplain kepada Allah, ataupun kita letakkan kerendahan kita itu di hadapan Allah. Nak cakap kepada Allah, ya Allah, aku ni banyak salah, aku banyak dosa, aku banyak kekurangan, masih muskilah. Tak perlu nak cakap dekat manusia. Dekat manusia kita macam biasa, tapi dalam hati kita, di mana-mana kita berada, kita rasakan bahawa kita ni tak ada apa-apa. Nah,
183. Apabila Allah mengkehendaki kebaikan pada hambanya, maka dia segerakan hukuman baginya di dunia. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan bagi hambanya, maka dia akan tahan hukuman atas dosanya sampai diberikannya di hari kiamat kelak. Ini kesempurnaan riwayat. Tadi kita sebutkan sikit je kan. Ini kesempurnaan riwayat tadi. 184. Imam yang menonjol, faqih, allamah, sastrawan, orang yang alim dari negeri Yaman, Syarafuddin Ismail bin Abu Bakar, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muqri. Tadi yang kita sebutkan tentang seorang alim dengan seorang salih. Yang alim ni menentang kepada orang salih ni. Dua-dua nama Ismail. Satu Ismail bin Abu Bakar, satu lagi Ismail bin Ibrahim. Namanya terkenal di berbagai negeri. Beliau memiliki keunggulan dan tidak ada bandingannya dalam kecerdasan dan pemahaman. Kemudian dia banyak karang kitab-kitab fiqh. 185. Seorang wali, Arif Billah, Syekh Ismail bin Ibrahim Jabarti Az-Zabidi, orang Yaman juga. Dua-duanya ulama Yaman. Di negeri Yaman beliau memiliki nama harum dan kebesaran. Beliau mengikuti pandangan Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi dan mendukungnya. Kerana itu beliau ditentang oleh Asy-Syaraf Ibn Al-Muqri. Maksudnya ada pendapat-pendapat mungkin tak sesuai untuk semua orang. Jadi disebabkan itu Ibn Muqri menentangnya. 186, tapi muka surat sebelah. Imam As-Sakhawi mengatakan beliau termasuk orang yang memiliki ilmu zahir dan batin, amal, ahwal dan keikhlasan. Beliau seorang yang memiliki karamah-karamah yang nyata dan mukasyafah yang jelas. Siapa ni? Abdullah bin Al-As'ad Al-Yafi Al-Yamani, dimakamkan di pemakaman Ma'la, Makkatul Mukarramah, InsyaAllah. Allah Ta'ala a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala manfaatkan kita dengan orang-orang salih yang mana nama-namanya disebutkan di sini, dan juga manfaatkan kita daripada keberkatan orang-orang salih yang namanya tidak disebutkan di sini, di mana sahaja mereka berada. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada mereka, kita mendapat anugerah-anugerah yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling penting sekali anugerahkan kita, rezekikan kita dengan adab yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adab yang sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab yang sempurna kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada Nabi-Nabinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada para ulama yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada orang-orang yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyebarkan kebaikan di atas muka bumi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita adab yang sempurna kepada mereka, sehingga tidak satu pun daripada orang-orang yang dekat dengan Allah kita tidak mendapat daripada keberkatan mereka. Amin, Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.